Sah kini 3 orang layak bertanding dalam pilihan raya Presiden Singapura. Mereka ialah mantan Ketua Pegawai Pelaburan GIC Ng Kok Song, mantan Ketua Eksekutif NTUC Income Tan Kin Lian dan mantan Menteri Kanan Tanman Shanmugaratnam. Usahawan George Goh bagaimanapun gagal dalam permohonannya bagi mendapatkan sijil kelayakan. Dengan memberikan sijil kelayakan kepada ketiga-tiga individu itu, jawatan kuasa pilihan raya Presiden mendapati mereka adalah calon berintegriti serta memiliki perwatakan dan reputasi yang baik. Encik Ng, Encik Tan dan Encik Tanman juga memenuhi syarat-syarat perkhidmatan dalam sektor awam atau swasta. Jawatan kuasa itu menarik perhatian bahawa prestasi Encik Ng Kok Song sebagai Ketua Pegawai Pelaburan GIC selama lebih 3 tahun menunjukkan beliau mempunyai pengalaman dan keupayaan untuk melaksanakan fungsi dan tugas jawatan Presiden dengan berkesan. Bagi Encik Tan Kin Lian, jawatan kuasa itu mengambil kira saiz dan kerumitan NTUC Income serta prestasi beliau semasa menyandang jawatan sebagai CEO selama lebih 3 tahun. Tempoh perkhidmatannya itu memberikan Encik Tan pengalaman dan keupayaan yang setanding dengan seseorang yang pernah memimpin sebuah syarikat dengan sekurang-kurangnya $500 juta equity pemegang saham. Bagi Encik Tanman pula, jawatan kuasa itu berpuas hati beliau memenuhi syarat-syarat perkhidmatan sektor awam setelah memegang jawatan selama lebih 3 tahun sebagai menteri. Ini adalah kali pertama sejak 2011 di mana lebih daripada satu individu layak bertanding dalam pilihan raya Presiden. Apakah yang boleh rakyat jangkakan seterusnya? Pada Selasa 22 Ogos ditetapkan sebagai hari penamaan calon. Sekiranya hanya seorang calon yang layak, calon tersebut akan diisytihar sebagai Presiden. Jika ada pertandingan, kempen pilihan raya bermula selepas tamat proses penamaan calon dan rakyat Singapura akan keluar mengundi pada 1 September ini. Dalam pada itu, ELD menyatakan bahawa ia menolak 3 permohonan namun pihaknya tidak akan menerbitkan sebabnya. 10 permohonan bagi mendapatkan sijil pengisytiharan masyarakat juga ditolak. 2 daripadanya tidak memohon bagi sijil kelayakan, manakala lagi 8 yang lain berusia bawah 45 tahun. Sementara itu, Encik Ng Kok Song berkata beliau akan memberikan yang terbaik dalam bidaannya untuk menjadi Presiden Singapura. Beliau mahu berkhidmat kepada rakyat Singapura dan membina sebuah negara yang bersatu padu. Dalam satu kenyataan, Encik Ng berkata beliau mahu memberikan penghormatan kepada generasi-generasi lalu yang membina asas kukuh Singapura. Beliau turut melahirkan harapan agar setiap orang akan melakukan yang terbaik bagi generasi sedia ada dan masa depan demi memastikan Singapura terus berkembang maju. Mantan CEO NTUC Income Tan Kin Lian yang juga layak bertanding percaya pilihan raya 2023 akan menjadi tahun kejayaan beliau. Dia pernah bertanding pada pilihan raya 2011 tapi hilang wang depositnya kerana memperolehi kurang daripada 5% undian keseluruhan. Kali ini, dia percaya lebih separuh daripada pengundi memilih untuk mempunyai calon yang dianggap bebas daripada pemerintah. The condition in 2023 are more favorable to me because many people are struggling with high cost of living, high cost of housing, and also uncertainty of jobs. They want to see somebody who can change these circumstances. Dalam satu lawatan ke sebuah pasar di Kovan awal hari ini, Encik Tan juga berkata beliau mahu meraih sokongan anak muda. Menurutnya, golongan berusia lebih mengenalinya tapi bukan mereka di bawah usia 30 tahun. Beliau mahu memberi mereka masa depan yang lebih cerah termasuk memastikan mereka mampu membina keluarga. I hope to be able to influence the policies, influence the government to change some of its policies so that life can be better for the people. My goals are to reduce the cost of living, to make housing affordable, and to make jobs secure and pay well.
Seorang lagi calon yang layak bertanding, Encik Tharman Shanmugaratnam berkata setiap calon membawa nilai tersendiri kepada pembangunan Singapura. Encik Tharman turut menekankan beliau memutuskan untuk bertanding kerana yakin fasa pembangunan Singapura seterusnya memerlukan pucuk pimpinan yang berbeza. Looking forward very much to the contest. I hope it's a dignified contest in keeping with the dignity of the office itself. Encourage all the candidates to make a positive case for themselves because they each bring something that's of value to Singapore. And I'm looking forward very much to it. I must say I'm also very sorry that George Goh didn't make it. He put a lot of effort into into the whole journey that he began several years ago. So I'm sorry he's not part of the list of candidates. I had a lot of respect for him, for his life story, but I hope he remains in public life in some way and continues to contribute to Singapore. Dalam pada itu, pasukan Encik George Goh berkata jawatan kuasa pilihan raya Presiden PEC menolak hujah usahawan itu bahawa pengalamannya dalam menguruskan 5 syarikatnya adalah setanding dengan seorang CEO mengendalikan sebuah syarikat. Menurut mereka, pasukan undang-undang dan keuangan Encik Goh menyerahkan kes yang sangat kukuh yang memberikan butiran pengalaman dan prestasi beliau menguruskan 5 syarikat yang memenuhi kriteria equity dan keuntungan pemegang saham. Namun, jawatan kuasa pilihan raya Presiden mengambil tafsiran yang sangat sempit tanpa memberi penjelasan rasional di sebalik keputusannya itu. Encik Goh gagal dalam permohonannya bagi mendapatkan sijil kelayakan. Diminta mengulas keputusan PEC itu. Encik Goh berkata ia adalah hari yang sangat menyedihkan tetapi beliau tidak menyesal telah masuk gelanggang untuk bertanding. Tambah Encik Goh, beliau tidak boleh menerima keputusan itu dan secara peribadi berpendapat ia bukan keputusan yang adil. 90% rakyat Singapura akur peri pentingnya untuk mengutamakan negara sebelum diri sendiri. Demikian dapatan tinjauan yang dijalankan Forum Dasar Parti Tindakan Rakyat PAP. Tinjauan berkenaan menerima sekitar 1,500 respons yang sah. Hasilnya kemudian akan diterbitkan menjelang siri dialog yang diadakan buat julung-julung kalinya. Ia juga bagi memperingati ulang tahun ke-100 kelahiran Perdana Menteri Pengasas Encik Lee Kuan Yew. Soalan-soalan tinjauan ini berdasarkan ucapan-ucapan mendiang Encik Lee. Responden ditujukan kata-kata dari Encik Lee seperti ini sebelum mereka menjawab soalan yang diajukan. Bila sebut tentang perlunya mengutamakan kepentingan negara dan menghargai perpaduan, kira-kira 80% agak yakin bahawa nilai-nilai sedemikian sebenarnya dipertahankan. Antara mereka, golongan lebih muda nampaknya kurang yakin. Sementara itu, 90% percaya adalah penting bagi Singapura untuk menerima perubahan sukar dan menyesuaikan diri untuk kejayaan masa depan. Namun, hanya sekitar 80% sekurang-kurangnya agak yakin bahawa Singapura mempunyai keupayaan untuk melakukannya. Ramai daripada mereka adalah pemilik perniagaan dan usahawan berbanding golongan pelajar dan majikan. Hartanah yang dikaitkan dengan satu kes pengubahan wang haram di Singapura kini meningkat kepada 105. Semalam, pasukan polis Singapura SPF mengeluarkan arahan larangan pelupusan bagi 94 hartanah. Ini selepas ia mendapati hartanah itu terkait dengan 10 warga asing yang disyaki terbabit dalam kegiatan pengubahan wang haram bernilai sekitar $1 bilion. Ini termasuk 7 banglo di Sentosa Cove, 79 unit kondominium dan 19 ruang komersil yang secara keseluruhannya bernilai sekitar $830 juta. SPF menarik perhatian banglo-banglo mewah atau GCB di mana semua suspek ditangkap bukan milik mereka. Lantaran itu, polis tidak merampas atau mengeluarkan sebarang arahan larangan terhadap banglo-banglo berkenaan.
Polis sebelum ini juga mendedahkan 10 suspek itu tinggal di kawasan seperti Sentosa Cove, Tanglin, Orchard, Holland dan River Valley. Dalam satu kenyataan hari ini, Kementerian Tenaga Manusia MOM menyatakan 10 warga asing itu iaitu 9 lelaki dan seorang wanita yang berusia antara 31 hingga 44 tahun memegang pas kerja dan pas tanggungan. Tambah MOM, pihaknya akan mengambil tindakan wajar terhadap mereka sekiranya terdapat kesalahan serius setelah berunding dengan pasukan polis Singapura dan pejabat peguam negara. Kesemua 10 warga asing itu sudah ditahan. Daripada robot yang menghantar cadar kepada cermin mata canggih yang membolehkan jururawat menyampaikan apa yang dilihat, rumah-rumah jagaan warga tua di Singapura giat memanfaatkan teknologi baru. Inovasi baru itu dapat menjimatkan masa penjaga, membolehkan mereka untuk memberi lebih tumpuan kepada warga emas di bawah jagaan mereka. Penolong baru ini sudah mula melakukan rondaan di rumah jagaan NTUC Health. Robot ini juga tidak mudah penat dan boleh mengangkat barang seberat 180 kilogram. Dirintiskan di cawangannya di Chai Chee, robot pandu sendiri ini mampu membantu rumah jagaan ini menjimatkan masa lebih 4,000 jam tahun lalu. NTUC Health berharap dapat melancarkan robot-robot ini sepenuhnya di lebih banyak cawangan menjelang tahun 2024. Tanpanya, jururawat perlu mengangkat lebih 70 beg berisi cadar kotor dan bersih ke lebih 7 tingkat wad jagaan setiap hari. Di rumah jagaan Renci yang terletak di Ang Mo Kio pula, teknologi geofencing dapat mengesan warga emas yang mengidap demensia sekiranya mereka sesat dalam bangunan sebesar 10 tingkat ini. Menggunakan sistem yang sama, pekerja dapat mencari warga emas yang berkeliaran dalam masa 10 minit. Ini dibandingkan dengan tempoh 2 jam tanpa teknologi baru itu. Pembaharuan teknologi juga membolehkan jururawat untuk menyediakan jagaan perubatan yang lebih baik lagi. Selain itu, rumah jagaan Renci ini juga sedang merintiskan penggunaan cermin mata canggih bagi jururawat. Apabila jururawat datang ke rumah warga emas, mereka kadang-kala perlu menawarkan khidmat perubatan seperti membersihkan luka. Kadang-kala mereka juga perlu berunding dengan jururawat yang lebih berpengalaman untuk mendapatkan bantuan. Mereka melakukan ini dengan menghantar gambar menerusi aplikasi mesej. Dengan cermin mata canggih ini, jururawat dapat menyampaikan apa yang mereka lihat kepada pakar perubatan yang lebih berpengalaman. Mereka juga boleh mendapatkan nasihat dalam masa sebenar mengenai apa yang perlu dilakukan. Buat masa ini, kebanyakan teknologi yang dihasilkan untuk warga emas perlu diimport dari luar negara dan mahal harganya. Namun, seorang pakar berpendapat jumlah perniagaan tempatan yang menghasilkan teknologi untuk golongan warga emas akan berkembang. So as people get trained and they get more aware of the challenges and as the market size grows, we would definitely expect more companies to come in, more companies to be started to look into all these area of tech development to address the gaps in this silver economy. Menurut Dr. Kah, beberapa trend akan datang dalam teknologi jagaan warga emas termasuk aplikasi untuk menangani pengasingan sosial dan kemurungan dan juga teknologi yang membolehkan senaman dilakukan. Jumlah syarikat kecil dan sederhana SME yang menyertai latihan dibiayai Skills Future naik seganda kepada 19,000 pada tahun lalu berbanding 2020. Secara keseluruhannya, hampir 100,000 pekerja SME meraih manfaat pada tahun lalu. Perkembangan itu diumumkan semasa persidangan SME Skills Future yang diadakan buat julung-julung kalinya. Terdapat beberapa inisiatif baru. Misalnya SG Tech iaitu Persatuan Perdagangan Teknologi terbesar di Singapura sedang bekerjasama dengan 30 syarikat berhubung pembangunan generasi AI untuk meningkatkan kemahiran pekerja. Dan menjelang hujung tahun ini, mereka yang bekerja dalam bidang sumber manusia boleh memanfaatkan kredit Skills Future untuk mendapatkan pentauliahan profesional.